حول ولا قوة إلا بالله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلوات الله وسلام على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. ففهمناها سليمان قل لم آتينا حكما وعلما سخرنا مع داود الجبال يسبحن وكنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب حمد صلى الله عليه أجمعين. اللهم ارزقنا فهما وحكمة والعقل وحظ برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين وحفظ المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا ارحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سخلي كل أحد بحق بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اخضع كل من يراني من الجن وتجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya dengan nikmatnya kita dapat duduk di dalam majlis ilmu yang penuh dengan keberkatan, yang mana Rasulullah yang kita sudah maklum, Rasulullah menyatakan malaikat, golongan-golongan para malaikat sentiasa merendah sayangnya kerana sangat redha kepada penuntut-penuntut ilmu dan pendengar-pendengar ilmu Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Pengajaran yang ke-20 yakni pengajaran ke-21, berkata Allah Ta'ala, Hei anak Adam, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Kita masuk pada pengajaran yang ke-21 pula dalam kitab Al-Muwa'izatul Badi'ah, iaitu pengajaran yang indah-indah yang mana para ulama terdahulu dia nakal dalam kitab ini. Dia buat mari hadis kursi yang mana Allah Subhanahu wa taala berkata, Hei anak Adam, selesaikan olehmu akan dirimu pada berbuat ibadah akan daku. Nescaya aku penuh akan hatimu dengan nur, dan aku beri berkat bagimu pada rezekimu, dan sampaikan kepada tubuhmu akan istirahat, yakni senang, suka. Dan jangan lalai engkau daripada menyebut akan daku. Jika lalai engkau daripada menyebut akan daku, nescaya aku penuh akan hatimu kepapaan, dan dengan sebab yang demikian itulah jadi engkau lelah dan payah, dan aku penuh akan dadamu itu dengan duka cita dan gendah, yakni gendah, yakni bergupur gapah. Dan jikalau engkau sabar barang yang tinggal daripada umurmu, nescaya zuhurlah engkau pada barang yang tinggal daripada ajalmu. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Berkata Allah Azza wa Jalla, Hei anak Adam. Ini hadis kursi. Hadis kursi dia kebanyakan peringatan daripada Allah Azza wa Jalla, renung dan tafakkur, seperti mana Al-Imam An-Nawawi menyebut hadis kursi salah satunya iaitu Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan dan supaya manusia tafakkur, dan jikalau ada sifat-sifat ini, maka sifat-sifat yang baik yang Allah Taala sebut, maka alhamdulillah. Jikalau tidak ada sifat-sifat yang tidak baik, sama ada sindiran daripada Allah Azza wa Jalla kepada anak Adam, maka cepat-cepat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengajaran ke-21 berkata Allah Taala, Hei anak Adam, hei manusia ataupun keturunan Nabi Adam,
khususnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, selesai olehmu akan dirimu pada berbuat ibadah akan daku. Kata Allah Taala, iaitu sentiasa kamu selesaikan ibadah aku. Sesuatu ibadah yang Allah Taala beri kepada kita, Allah Subhanahu wa taala suruh kita ni selesaikan. Sesuatu ibadah ni jangan bertangguh. Itu maksudnya. Bila Allah Ta'ala suruh kita sembahyang, kita pun terus sembahyang. Bila Allah Ta'ala suruh kita buat sesuatu, kita tidak bertangguh, kita selesai dulu. Selesai hak Allah Ta'ala dulu. Ini barang payah. Kebanyakan bila bertembung urusan makhluk dengan urusan Allah, kebanyakan seperti mana Al-Imam Syekh Khadir Jalani rahimahullah ta'ala berkata, kebanyakan manusia akan selesaikan hak makhluknya. Itu hak hakikat. Itu di antaranya. Melainkan hak musyaqqah tu lainlah. Hak musyaqqah tu lain. Ni kadang-kadang bila bertembung urusan makhluk, sedangkan urusan makhluk itu bila-bila masa boleh selesai. Tetapi kebanyakan manusia selesai hak makhluk dulu. Ini di antaranya kata Imam Nawawi, bagaimana kita nak naik kepada maqam yang lebih tinggi sebagai maqam orang-orang soleh. Maqam orang-orang soleh terdahulu sebagai tauladan kita, sebagai contoh kepada kita, seperti mana para sahabat. Para sahabat ada di kalangan para sahabat petani, banyak lagi para sahabat-sahabat bekerja sebagai buruh dan sebagainya. Tetapi bila suruhan Allah Subhanahu wa taala, mereka campak barang dunia mereka yang ada di tangan mereka, pekerjaan tu mereka pergi kepada suruhan Allah Subhanahu wa taala. Mereka dengar hayya 'alal jihad, marilah berjihad, mereka tinggal, mereka terus pergi dengar suruhan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana berlaku pada Anzalah, bagaimana mereka baru berkahwin dan sebagainya, tetapi mereka terus pergi pada suruhan Allah, selesai urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidaklah sampai tahap itu, seperti mana disebut oleh para ulama, tetapi kita hanya disuruh selesai masalah-masalah iaitu hukum syar'iyah yang Allah Taala beri sebagai taklif kepada kita, suatu bebanan untuk kita beramdikan daripada Allah. Maka bagaimana keadaan kita dan sebagainya. Itu di antara kata Allah Subhanahu wa taala. Bila seseorang itu selesaikan urusan Allah, maka apa jawapan dia? Nescaya aku penuhkan akan hatimu dengan nur. Nescaya Allah Taala akan penuh hati dia dengan cahaya. Cahaya nur, cahaya hidayah, cahaya taufik, cahaya nur, iaitu cahaya hidayah Allah, petunjuk Allah, taufik Allah. Allah Ta'ala akan hantarlah hati dia. Itu bila dia selesai dekat ibadah Allah. Sebab itulah, selagi kita tidak selesai urusan Allah, urusan kita dengan Allah, maka kita akan serabu. Cuba kalau kita awak semayang lewat, misal kata, mari kita serabu. Rasa serabu saja kalau kita kadang-kadang nak semayang awal, tapi sebab ada urusan-urusan lain, menyebabkan kadang-kadang musyaqqah, jalan jeng ke, kita nak semayang awal jadi rasa serabu pasal. Itu di antaranya Allah Ta'ala terik nur. Tetapi bila kita selesai urusan Allah, bagaimana Allah Ta'ala beri cahaya, nur dalam hati kita dengan ketenangan dan sebagainya. Dan aku berikan berkat bagimu. Bila kita selesai urusan Allah, kata Allah Azza wa Jalla, "Hai anak Adam, bila kamu selesai akan berbuat ibadah kepada aku ni, aku akan beri keberkatan hidup bagimu. Aku akan beri berkat bagimu pada rezekimu. Aku akan beri rezekimu jadi berkat. Rezekimu walaupun sedikit tapi berkat. Rezekimu kalau banyak tapi tidak ada keberkatan, tak jadi benda juga. Bagaimana kita tengok orang rezeki begitu banyak tapi rasuahnya begini ke, bermacam-macam lagi, sentiasa tidak cukup. Ini setengah daripada rezeki yang tidak diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang berkat ini
tak nanti banyak, tak nanti sedikit. Kalau banyak, rezeki yang berkah, alhamdulillah. Tetapi rezeki yang sedikit, berkah, alhamdulillah. Rezeki berkah itu adalah ziyadul khair, bertambah kebaikan, demi bertambah kebaikan. Kalau rezeki yang banyak, Allah Ta'ala beri nikmat, berbagai-bagai nikmat, tapi payah nak buat ibadah pada Allah, kebaikan jauh semua, maka ini tidak ada keberkatan hidup sebenarnya. Al-Iman seperti mana Syekh Abdul Salam juga menyatakan juga bahawasanya iaitu keberkatan itu Allah Ta'ala akan beri kepada seseorang yang selesai urusan Allah. Bila kita selesai urusan kita dengan Allah, kita akan merasai sendiri betapa berkahnya hidup kita, disebabkan kita selesaikan urusan Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya, itu di antara disebut oleh para ulama. Baik, itulah ada hak wajib kita tak boleh ada hak wajib kita kena abaikan. Ada disebabkan hak yang sunat. Contoh kita kata panggilan kedua ibu bapa kita. Ibu kita panggil, ketika kita mengerjakan yang wajib, maka haram kita berhenti. Sedangkan itu panggilan yang wajib juga, ibu bapa ibu panggil adalah panggilan yang wajib juga, maka haram. Sebab haram kita berhenti disebabkan kita kerja sembahyang yang wajib, sembahyang fardu misal kata, kita tak boleh berhenti. Itu di antaranya panggilan. Itu kerana yang wajib, hak makhluk hak wajib, hak Allah yang wajib, maka kena selesai hak Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Tetapi bila kita sembahyang sunat, bila panggilan yang wajib, yang hak makhluk ibu kita panggil, maka kita hendaklah berhentikan sembahyang kita. Dia menjawab yang wajib itu. Itu di antaranya. Di situ nak menggambar kepada kita menyelesaikan hak Allah, kita selesaikan Allah, suatu keberkatan. Itu di antaranya. Dan sampaikan kepada tubuhmu akan istirahat. Jadi bila begitu, bila kita selesaikan urusan Allah, urusan makhluk, Allah Ta'ala akan sampaikan kepada tubuh akan istirahat, yakni senang dan suka. Allah Ta'ala akan beri bukan setakat keberkatan hidup, Allah Ta'ala akan beri tubuh dia senang rasa, suka rasa, gembira rasa, disebabkan dia selesai urusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak kadang-kadang ada seorang hamba Allah tu, dia cerita, dulu saya puasa serabu sungguh, masa saya bekerja serabu sungguh saya. Dia sebagai bekerja di sebagai cikgu lah. Dia sebagai cikgu, dia serabu sungguh saya dulu. Sembahyang kadang-kadang lewat, sembahyang juga tapi lewat, berasa serabu semua. Dia cerai, dia cerai isteri dulu. Dia pernah cerai isteri dulu di nikah yang lain. Dia serabu. Dia kata sembahyang dia lewat, tapi bila akhir-akhir ini dia sentiasa jaga ibadah dia, jaga sembahyang dia, dia kata tenang rasa. Bahkan dia sembahyang di awal waktu semua. Dia cerita alhamdulillah. Jadi dia berasa senang. Kalaulah alangkah bagusnya kalau suasana begini berlaku masa muda dulu, dia kata. Itu nak ceritanya kepada kita bahawasanya iaitu kita selesai sesuatu urusan Allah, Allah Ta'ala akan beri senang, Allah Ta'ala akan beri suka, gembira rasa. Itu di antaranya. Itu disebut oleh Allah Azza wa Jalla dan hadis kursi. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Dan jangan lalai engkau, hei anak Adam, daripada menyebut akan daku, hei anak Adam. Jikalau lalai engkau daripada menyebut akan daku, hei anak Adam, nescaya aku penuhkan hatimu kepapaan. Jadi kata Allah Azza wa Jalla, jika mu lalai daripada menyebut akan daku, mu duk ingat, duk sebut makhluk semua, aku ni mu tak sebut. Hari-hari padahal mu duduk bersama dengan makhluk pun mu duk sebut makhluk dah. Makhluk tu nak pergi sini, nak pergi sini. Makhluk belaka. Kamu haulil lil makhluk.
kamu dikelilingi oleh makhluk, maka kamu pasti akan menyebut makhluk. Itu disebut oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Maka jika kita tidak menyebut nama Allah, maka makhluk yang mengelilingi kita itu akan sentiasa bertuhankan dalam hati kita. Makhluk yang tepi kita tu akan jadi Tuhan dalam hati kita. Nak pergi sini, diri kata nak pergi sini, makhluk tu. Nak pergi Kedah, Kedah tu makhluk. Nak pergi sini, nak pergi Tandah, nak pergi ni, nak pergi sini, nak pergi beli ni, makhluk belaka. Maka kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, jikalau sedangkan kamu dikelilingi oleh makhluk, tetapi kalau kamu tidak kuasai diri kamu, lidah kamu, hati kamu untuk menyebut nama Allah, maka makhluk-makhluk ini akan menjadi Tuhan di dalam hati kamu. Itu kata Sayyidina Ali, kata-kata hikmah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Itu di antaranya. Sebab itulah kita disuruh sentiasa menyebut nama Allah. Sebab itulah kata Allah, wahai anak Adam, jangan kamu lalai daripada nyebut akan daku. Suruh sebut sama. Hari-hari biar kita sebut sama Allah, Allah, Allah. Dia tak kira di mana saja kita berada, sebut sama nama Allah. Nama Allah, Allah, Allah. Zikir Allah ke Allah, Allah, Allah. Biarlah ada orang kata zikir Allah tak apa pahala pun, biar ke dia. Dia tidak tahu zikir Allah tu, ilmu dia masih cetek lagi. Allah melarang orang zikir Allah. Ada kira zikir ismul lidzatil wajibil wujud, suatu nama zat bagi yang wajib ada. Sebutlah sama ada subhanallah, alhamdulillah, Allah, dan sekurangnya sentiasa menyebut nama Allah ataupun ingat dalam hati kita nama Allah, maka ketika itu kita tidak lalai. Sebab itulah jangan sebut mulut saja. Maksud sebut di sini yakni sebab itu disebut jangan lalai engkau daripada menyebut akan daku. Sebab kadang-kadang lidah tak lalai sebut nama Allah, 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 tapi hati lalai. Sebab itulah ulama Al-Imam Tajuddin rahimahullahu ta'ala dan memperbahagikan suatu hadis yang berkaitan dengan perbanyaklah oleh menyebut nama Allah, suatu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Abu Hurairah, iaitu dia menyatakan masih dikira lalai lagi orang yang menyebut nama Allah di mulut tetapi hati dia lalai. Itu di antaranya. Sebab dia berkaitan dengan hadis Nabi SAW, yang mana hadis itu dikeluarkan oleh Imam Baihaqi. Rasulullah SAW bersabda, Udu'ullah, sentiasalah kamu berdoa pada Allah, wa antun muqinu bil ijabah, dan hendaklah kamu yakin bahawasanya Allah Ta'ala terima akan permintaan kamu. Wa'lamu, ketahui olehmu, anna Allah Ta'ala la yustajabu qalbin ghafin. Sesungguhnya Allah ketahui olehmu bahawasanya Allah Ta'ala tidak akan menerima hati yang lalai. Tengok, maknanya dia berdoa, ya Allah, ya Rabbana, ya Rabbi, ya Rabbana, ya Rabbana, tapi hati dia ingat benda lain. Dia minta, ya Allah, Allahumma ahsin aqibatana, ya Allah, perbaikkanlah akibat urusan aku ni, kesudahan aku ni. Dia minta hak gitu, tapi hati dia ingat benda lain. Dia ingat lagi sini paling. Dia ingat sini, dia ingat sini. Dia lari daripada permintaan dia. Tu setengah ulama kata tak kemah lagi kalau kita berzikir hanya di lidah tapi hati lalai. Tak jadi lagi. Sebab dia berpandu hadis tadi lah. Hadis tadi yang mana Allah Ta'ala kata berdoalah kamu sesungguhnya, dan kamu yakin bahawasanya Allah Ta'ala sudah terima doa kamu. Kamu yakin begitu. Tetapi ingat, sesungguhnya Allah Ta'ala ni tidak akan terima doa yang hatinya lalai daripada permintaan, daripada apa yang diminta. Tu Allah Ta'ala tak terima. Tu di antaranya. Allah Ta'ala berbeza dengan makhluk. Makhluk kita minta sesuatu, hati kita dia ingat benda lain. Kita minta dengan orang, kita saya nak lah hak ni hari saya, hati dia tu ingat benda lain. Makhluk tak cara benda begitu, sebab makhluk tak tahu barang hati. Allah ni adalah iaitu makhluk. Allah adalah seorang adalah Tuhan makhluk yang istighna 'anil nas, yang terkaya daripada manusia, yang bersifat alim, yang mengetahui, iaitu alimun ay ta'alluq bil inkishafah. Dia bertakluk dengan inkishafah, terbuka, yang dia tahu bakal dalam barang dalam hati kita apa-apa. Sebab tu Allah Ta'ala tak terima.
Allah Ta'ala tak terima sesuatu kita minta, kita lalai. Maka sama juga orang-orang yang menyebut nama Allah tapi hati yang lalai. Itu bagi kita orang yang dah faham agama, dah lama duduk agama, dah jawab ibadat, semayang, duduk nak jalan hati ke hadatillah. Ada pun pekat orang awam, kita jangan cerita lagi benda begitu. Bagi orang awam dia baru nak belajar, nak jinak-jinak agama, baru nak faham-faham agama, ada leka baru lagi gitu, kita suruh zikir saja. Soal dia ingat lah hati dia lalai tu soal lain. Ini masuk pada hakikat lah. Maknanya ilmu hakikat adalah suatu ilmu yang tidak boleh kita sembang pada kopi. Ilmu hakikat tu. Ilmu hakikat ni bila orang tu sudah jalan di jalan salik, jalan ke hadratillah, sentiasa menuntut ilmu, dengar sini, kita boleh cerita pada dia. Setelah dia sudah istiqamah nak ibadah, sembahyang berjemaah sokmo begini-begini, kita boleh cerita pada dia. Kita menyatakan naik makam yang lebih hebat lagi. Bila menyebut nama Allah, maka hati jangan lalai. Itu di antaranya disebut oleh para ulama. Sebab itulah ketika Rasulullah menceritakan berkaitan dengan soal ghafil, seorang itu yang lalai, Rasulullah tentang ilmu hakikat ni Rasulullah dah cerita kepada semua para sahabat. Para sahabat yang mendengar ilmu hakikat hanya Sayyidina Ali, Abu Bakar, banyak lagi sahabat lain, sahabat yang mendapat menerima. Sahabat-sahabat lain ada Rasulullah dah cerita semua ilmu hakikat. Itu di antaranya, sebab dia ada peringkat-peringkat. Itu di antaranya. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala sebut dalam hadis kursi. Hadis kursi ni ada suatu hadis orang panggil boleh salib, boleh orang yang nak jalan hati qalatillah boleh mengaji dah. Hadis kursi tak boleh baca depan-depan orang yang baru nak jinak agama begini, kadang dia tidak faham. Apa begini pula? Apa begini pula? Ada pun orang dah faham mengaji hadis Nabawi, saya dengar sama, boleh mengaji hadis Nabawi, hadis kursi. Sebab dia hadis kursi ni dia, kata-kata dia tu lebih dalam. Lebih dalam supaya manusia yang buat ibadah ni berhati-hati. Ada lagi sifat ni. Ada gedak lagi sifat-sifat yang tidak baik yang Allah Ta'ala sebut ni. Itu di antaranya disebut oleh para ulama. Itu di antaranya. Jadi kata Allah, dan jangan lalai engkau daripada menyebut akan daku. Jika lalai engkau, ini dan jika ni akibah. Jika ni dalam bahasa Arab panggil wa'in. In tu jika lah maknanya. In tu jika. Kalau an sesungguhnya, bahawa. Itu beza. Atau inna sesungguhnya, anna sesungguhnya, bahawa. Tapi bahasa Arab jika ni in tu panggil aqibah al-mudarrah ataupun al-mudarrah, bukan lil manfi, bukan lil manfa. Mana jika ni ada dia makna dia in tu boleh beberapa makna. In di sini al-mudarrah dengan makna akan memberi mudarat. Ada in dengan makna iaitu sesuatu yang harus, tapi in di sini iaitu akan mendapat mudarat. Mana? Dan jika engkau lalai daripada menyebut akan daku. Sebab kalau kita mengaji bahasa Arab, jika tu mesti ada jawab dia. Niscaya tu jawab. Tu niscaya. Pasti ada jawab selalu. Sebab ini dia kata jika mudarah. Awak jangan lalu kawasan ini. Niscaya. Awak jangan lalu kawasan ini. Jika awak lalu kawasan ini, nescaya akan membahaya. Nescaya pasti ada. Itu dah tata bahasa lah. Tapi dalam lughah Arabiyah, kaedah bahasa Arab, jika itu menunjukkan alal mudarrah. Mudarrah apa? Jika engkau lalai daripada menyebut akan daku, hei anak Adan, nescaya aku penuh akan hatimu kepapaan. Ini bahaya, ni takut sekali. Hati jadi miskin. Jika kamu lalai duk sebut makhluk sama, aku akan jadi hatimu papa. Apa maksud papa? Yang ni sentiasa tak cukup sama, tak tenang sama. Dia ada dua. Ada orang susah tapi hati kaya. Ada orang kaya tapi hati miskin. Dia tu. Tapi disebut oleh Sayyidina Ali, kalau orang tu kaya, senang,
tapi hati dia kaya, lagi kemah. Kemah lah tu. Alhamdulillah lah. Nikmat Allah lah tu. Anugerah Allah lah tu. Tapi orang itu miskin, tapi hati miskin. Ni teruk. Teruk sangat ni. Na'udzubillah. Paling teruk ni. Dah lah tu susah. Lepas tu hati dia susah pula. Apa-apa pula. Na'udzubillah. Tak boleh. Tapi kalau dia susah, hati dia senang, dia akan bersama dengan Rasulullah dalam syurga tu. Rasulullah kata, aku akan bersama ma'al fuqara, bersama dengan orang fakir miskin. Fakir miskin waktulah. Dia susah tapi hati dia kaya. Kaya maksud apa? Yang dia menyebut sentiasa ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah disebut di sini, bila seseorang itu lupa pada Allah, Allah akan menjadikan dia ni kepapaan hati dia. Apabila dia jadi orang senang ke, maka dia rasa tidak cukup semua. Sebab dia lupa pada Allah, maka Allah balakan dia begitu. Sebab dia lupa pada Allah. Itu tanda hati kepapaan, hati jadi papa. Na'udzubillah min zalik. Itu di antaranya. Orang yang hati kaya, walaupun kehidupan dia biasa, susah, tapi oleh kerana hati dia kaya, maksud kaya dia sentiasa ingat Allah, maka ini lebih baik. Itu di antara disebut oleh para ulama berkaitan dengan hadis kursi ini. Jadi pertama sekali Allah Ta'ala akan bala pada dia hati dia jadi orang hati miskin. Hati miskin tak tenang lah. Jiwa jadi serabut, bermacam-macam jadi. Itu di antaranya. Dan dengan sebab yang demikian itulah mana dia tidak ingat pada Allah. Allah Ta'ala bala dia jadi hati kepapaan ni. Nescaya aja itu jadilah engkaulah. Itu yang demikian itulah jadi engkaulah, dan payahlah, jadi lelahlah, jadi engkau lelah. Jadi lelah semualah. Dah hati miskin. Hati miskin ke mana pun tak cukup, semua lelah dia. Penat semua dia. Dia sebab dia lelah. Sebab bukan sebab lelah, sebab disebabkan dia miskin. Kalau dia miskin luar tu, dia bekerja nampak lelah tu, jelas selalu. Tapi ada satu golongan manusia yang Allah beri dia kekayaan senang dah, tapi jadi susah semua. Sebab apa? Sebab hati jadi miskin. Itu di antaranya. Dan payah. Jadi payahlah. Allah Ta'ala balik dia jadi payah semua hidup dia. Tak tenang semua. Buat ibadat pun semayang pun lewat tak cara buat ibadah ni. Dia senang. Tapi oleh sebab apa jadi lelah, jadi payah? Disebabkan hati dia miskin. Itu di antaranya. Itu Allah Ta'ala akan bala. Dan aku penuhkan akan dadamu itu dengan duka cita. Jadi bila begitu, tak cukup itu lagi. Oleh sebabkan hati dia jadi miskin ni, disebabkan punca dia tidak ingat pada Allah, lalai pada Allah, Allah Ta'ala bala dia jadi hati miskin ni, maka Allah Ta'ala bala kepada dia duka cita. Duka cita semua. Allah, sepatutnya begini. Allah silapnya saya. Allah. Jadi tak puas hati semua duka cita. Ya Allah, gini. Baguslah dia sebut ya Allah, bagus gini. Sebab bagus dah sebut nama Allah gitu. Tapi hati dia tu duka cita, tak puas semua begini. Dan gendah yakni gaduh. Bahasa lama ni jadi gaduh semua. Kerjaan ni tak tenang semua begini. Sepatutnya dia senang, sepatutnya dia tenang saja. Nak cari urusan dunia, cari tak masalah. Tapi oleh kerana hati dia miskin tu, itu di antaranya. Tak salah kalau orang tu sudah kaya, tu sudah hebat, dia nak cari kehidupan dunia lagi, nak cari, tak salah. Tapi jangan jadikan hati miskin. Itu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Bukan maksud dia sudah kaya, lepas tu dia nak cari lagi, nak buat projek itu lagi, projek ini lagi, nak buat bisnes itu lagi. Tak salah, tak ada masalah. Tetapi jangan menjadikan hati miskin. Itu yang dimaksudkan oleh Allah Azza wa Jalla di hadis kursi. Tetapi kebanyakan disebut oleh Imam Ghazali, bila seseorang itu dia menjadikan kaya, senang, dia lupa pada Allah.
Tu ini kebanyakan, bukan semua. Bila lupa pada Allah, Allah bala pada dia, hati jadi miskin, menyebabkan kehidupan dia walaupun nampak senang tapi nampak susah juga. Nauzubillah min zalik. Ini kita bahaya, takut. Nauzubillah. Seperti mana berlaku pada Qarun. Qarun hati dia cukup miskin. Dia tamak semua. Bila kata Al-Imam Ghazali, tanda alamat seseorang itu hati dia miskin, dia sentiasa tamak kepada dunia, tamak semua. Tu di antaranya. Tetapi di sebalik dia menjaga akhirat, dia sentiasa ingat Allah, walaupun dia orang senang, dia orang kaya, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan bala hak begini. Banyak kisah sahabat. Sahabat Abdul Rahman bin Auf, orang senang, tak masalah, tapi dia tidak lupa pada Allah. Adakah Allah bala pada dia begini? Tidak, Allah Taala tidak bala. Khadijah, isteri pada Rasulullah, adalah peniaga, saudagar yang hebat. Yang mana mereka ni macam mana? Disebut oleh para ulama bahawasanya oleh kerana mereka cinta pada Allah, cinta pada Rasul, mereka tidak lalai daripada buat ibadah pada Allah, maka Allah Ta'ala tidak bala dia hati miskin. Sebab itulah dia sentiasa jaga ibadah dia, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan jaga. Itu di antara nauzubillah min zalik yang perlu kita takut, Allah menjadi hati kita miskin. Itu apa itulah Rasulullah iaitu berdoa, ajar doa kepada kita, Allahumma inni a'udzubika minal qalbil faqra. Ya Allah, jangan kamu jadikan hatiku tu miskin. Hatiku. Sebab itulah para sahabat, semua para sahabat hati mereka kaya. Hati para sahabat ni kaya-kaya belaka. Sama ada dia orang kaya ataupun dia orang susah, para sahabat ni orang kaya. Hati dia, nisbah hati ni kaya belaka. Itu di antaranya. Yang penting sekali kan, kita kena jaga hati kita. Tak kira lah kita jadi apa pun sekalipun. Kita jadi orang susah ke, kita jadi orang kaya ke, penting sekali jaga hati, jangan lalai daripada Allah. Kalau lalai daripada Allah, Allah akan bala suatu bala yang sangat bahaya, menjadi kepapaan hati, miskin hati. Bila hati jadi miskin, maka Allah Ta'ala akan jadi dia lelah, payah, duka cita, dengan dada dia penuh dengan duka cita. Na'udzubillah min zalik. Itu di antara disebut dalam hadis kursi. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Jikalau engkau sabar pada barang yang tinggal daripada umurmu, nescaya zuhudlah engkau pada barang yang tinggal daripada ajamu. Jadi kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis kursi, hei anak Adam, jika engkau sabar barang yang tinggal daripada umurmu, jikalau kita ni sabar di dalam mengerjakan ibadah pada Allah, kita sabar dalam buat sesuatu ibadah pada Allah, nescaya zuhudlah engkau pada barang yang tinggal daripada ajamu. Bila kita banyak buat ibadah, Allah Ta'ala akan jadikan zuhud pada barang yang tinggal daripada ajar kita. Mana saki-baki kehidupan dunia kita ini, Allah Ta'ala akan jadi dia zuhud. Dia zuhud ni bukan pakai pakaian buruk, naik kenderaan buruk, apa lagi, motor buruk, banyak lagi buruk. Bukan zuhud begitu. Zuhud ialah sesuatu kita melebihi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada suatu keistimewaan, ada nikmat, berbagai-bagai nikmat Allah Taala beri pada dia, tapi hati dia sentiasa bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi salah satunya bila kita sabar dalam buat sesuatu ibadah, sabar di sini yakni kita sabar dalam mengerjakan ibadah, di saat ada saki-baki lagi umur kita, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan iaitu ajal kita tu saki-baki, ajal sebelum sampai ajal kita itu, Allah Taala akan menjadikan kita ni zuhud. Itu di antaranya. Orang zuhud ni orang yang para wali-wali kekasih Allah, orang-orang soleh, Allah Taala akan anugerahkan zuhud pada dia. Saya boleh naik makam itu? Boleh, tak ada masalah. Kata ulama kita boleh, tetapi syaratnya
kita membuat barang yang sesuatu ibadah pada Allah. Bila kita buat sesuatu ibadah pada Allah dan penuh sabar dengan ikhlas pada Allah, Allah Ta'ala akan campur sifat zuhud dalam hati. Itu di antara ataupun disebut oleh Syekh Abdul Salam, kita boleh didikkan hati kita sentiasa zuhud. Maksudnya kita barang sesuatu yang kita sayang, yang kita apa lagi yang kita miliki, tapi kita lebih bergantung pada Allah, barangnya yang berada di sisi Allah adalah suatu yang lebih mutlak. Itu di antara disebut oleh para ulama. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Hei anak Adam, dengan tolongku jua kuat engkau berbuat taat akan daku. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, hei anak Adam, kata Allah Azza wa Jalla, dengan tolongku jua kuat engkau berbuat taat akan daku, dan dengan tolongku jua engkau tunai segala suruhku, dan dengan rezekiku jua kuat engkau berbuat maksiat akan daku, dan dengan kehendakku jua engkau kehendak barang yang engkau kehendak dan bagi dirimu, dan dengan iradatku jua engkau kehendak bagi dirimu. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Berkata Allah Azza wa Jalla, hei anak Adam, dengan tolongku jua kuat engkau berbuat ibadah, berbuat taat akan daku. Jadi kata Allah Azza wa Jalla, hei anak Adam, dengan aku memberi pertolongan kepada engkau lah engkau dapat buat ibadah, engkau dapat sembahyang berjamaah, engkau dapat mendengar ilmu, engkau dapat buat sesuatu kebaikan, sama ada di dalam surau ataupun di dalam masjid, ataupun di luar surau ataupun di luar masjid. Di mana saja engkau berada, engkau sentiasa buat ketaatan kepada aku. Itu sebab apa? Itu sebab tolong akulah. Sebab aku tolong kau. Situ apa isyarat Allah? Supaya Allah Ta'ala isyarat di situ supaya kita ni tak nampak diri kita. Sesuatu ibadah yang kita buat ni, kita boleh dengar, kita boleh mengajar, kita boleh pergi situ, buat situ pergi situ sesuatu ibadah, itu semua kerana pertolongan Allah. Kalau tidak ada pertolongan Allah, kita nak buat ibadah, kita tidak akan mampu. Kita tidak akan mampu untuk membuat sesuatu pekerjaan yang mendapat pahala tu. Kita tak akan mampu. Tetapi dengan pertolongan Allah, wahai anak Adam, dengan pertolongan akulah engkau iaitu dapat berbuat taat pada aku. Hai anak Adam, dalam hadis lain, hei anak Adam, sedarlah engkau, jangan engkau meyakini diri kamu membuat sesuatu ketaatan kepada aku, sedangkan kamu membuat sesuatu ketaatan kepada aku, itu adalah tolong aku, kerana aku tolong, kata Allah. Allah Ta'ala kata sebab aku tolong, engkau dapat buat ibadah. Dan dengan tolongku jua engkau, dengan tolongku jua engkau dapat tunaikan segala suruhanku. Dengan sebab aku tolong kamulah wahai anak Adam, engkau dapat buat segala suruh aku. Bukan diri kamu. Jangan duk nampak diri kamu. Kalau kamu duk nampak diri kamu, itulah syirik khafi. Jangan duk nampak wahai anak Adam, kata Allah Azza wa Jalla. Dan dengan rezekimu jua kuat engkau berbuat maksiat akan daku. Tapi hak airnya kalau kita tengok dam tu ala li ta'ajjubi. Ya, dam ni ada makna dam, ada makna ya dam ni panggil waw, dalam bahasa waw. Ada waw ni ada makna ta'ajjubi. Ta'ajjubi ta'ajjub. Jadi kalau kita nak baca balik, kita kata nak baca kan, dan rasa hairan dengan rezeki jua kuat engkau berbuat maksiat akan daku. Jadi dengan rezeki Allah kadang-kadang rezeki aku, kata Allah, rezeki aku ni kamu buat maksiat pula akan daku. Kenapa anak Adam? Wahai anak Adam, berapa ramai
Orang dengan rezeki Allah, Allah Ta'ala beri rezeki pada dia, dia buat maksiat pula akan Allah, akan daku, yakni akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyaklah Allah Ta'ala beri nikmat pada dia, beri rezeki pada dia, dia buat perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Itu di antara disebut sebagai istirah. Na'udzubillah. Dan dengan kehendakku jua engkau kehendak barang yang engkau kehendak. Dengan kehendak akulah kamu dapat. Kamu nak sesuatu, kamu dapat. Sebab aku kehendak supaya kamu dapat, kamu dapat. Kalau aku dah kata mudah dapatlah. Tapi oleh kerana aku kehendak aku supaya kamu dapat, kamu dapat. Jangan kamu nampak kehendak kamu, wahai anak Adam. Sesuatu kamu dapat tu, bila kamu berkehendak, tiba-tiba kamu dapat, maka jangan kamu nampak kehendak kamu, wahai anak Adam. Itu di antaranya. Ini kata ahli kursi. Ahli kursi tak boleh sembah kedai kopi. Melainkan orang yang sudah mengaji, berilmu. Kalau kita mengaji, kita bicara depan orang yang tidak memahami agama. Dia kata apa? Dan kalau begitu saya buat maksiat kehendak Allah lah. Saya buat maksiat ni kehendak Allah lah. Seperti mana golongan Mu'tazilah dan ataupun Qadariyah yang sentiasa balik pada takdir Allah. Dia buat sesuatu maksiat, Allah Ta'ala takdir dah saya begini, nak buat macam mana? Selalu menyalahi takdir Allah. Itu apa panggil, kalau kita hadis kursi begini, sembang dengan orang yang tidak memahami agama ataupun orang yang mempelekeh saja agama, dia akan kata begitu. Dia akan kata, dah kalau begitu, saya buat sesuatu maksiat, saya tidak tutup aurat ni, kehendak Allah lah, kehendak Allah lah, begini ni jadi begini ni. Tu saya curi ni kerana kehendak Allah lah, saya jadi orang jahat ni sebab kehendak Allah jadi begini. Nak macam mana? Saya tak setuju dengan Islam sebab kehendak Allah. Nak macam mana? Jadi begitu. Sebab orang panggil al-ilmu la 'ala al-waqi' atau 'ala al-maqam. Ilmu, sesuatu ilmu hakikat itu tidak disimpan di atas tempat ataupun makam tertentu. Patutlah kita hikam, kita apa lagi, kita Daurun Nafi, kita hakikat orang tinggi itu, ada boleh sembang, ada boleh bahas suka-suka. Itu di antaranya, melainkan orang yang sudah mengaji ilmu. Maka sama juga dengan hadis kursi ni. Maknanya kehendak Allah, memang Allah kehendak Allah nak sesuatu hamba itu jadi baik, kehendak Allah. Tapi kita kena baik sangka pada Allah. Allah tidak sesekali menghendaki hambanya berbuat jahat. Sebab itulah ada azab, sebab itulah ada syurga. Kalau Allah nak sesuatu jadi jahat, buat apa Allah Ta'ala buat syurga? Buat apa Allah Ta'ala buat azab? Itu di antara dibahaskan oleh para ulama. Jadi Allah nak sesuatu hamba-Nya jadi baik, maka Allah kehendak hamba itu jadi baik. Banyak dalil-dalil yang menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala nak seseorang itu menjadi baik. Itu di antaranya. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Dan dengan iradatku jua engkau kehendak bagi dirimu. Jadi dengan iradat Allah lah, engkau kehendak bagi dirimu. Kita nak sesuatu perkara itu dengan iradat Allah, dengan kehendak Allah. Sesuatu baik itu alhamdulillah, bi ni'matit tatimmus salihat, itu di antaranya. Dan dengan nikmatku jua engkau berdiri, dan engkau duduk, dan engkau istirahat, dan engkau sakit, dan dengan kuasaku jua engkau berpetang-petang, dan engkau berpagi-pagi. Dan dengan nikmatku juga engkau berdiri, dan engkau dapat duduk, dapat diri, itu di antaranya. Dan dengan nikmatku, kita berhenti di situ. Apa yang kita dengar pada malam ini, mudah-mudahan kita dapat iktibar dan beramal berkaitan hadis kursi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa takrib kita dekat kepada Dia. Mudah-mudahan kita sentiasa mendapat rahmat Allah dan diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu dulu pada malam ini. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultanik.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم إنا نسألك علما نافعا قلبا خاشعا ويقينا صادقا وعملا صالحا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.